Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pelajar Khusus Debat Bahasa Melayu CBA 1012 ingin berkongsi kepada anda tentang satu isu yang menjadi bualan hangat rakyat Malaysia, iaitu ancaman flora dan fauna, punca-punca dan penyelesaiannya. Video ini dikongsikan oleh saya sendiri, Saudara Nurhan Afif, diikuti dengan Saudara Muhammad Faris, Saudara Haris Arsyad dan Saudari Syifa. Sebelum kami teruskan video kami akan memberikan definisi di bawah tajuk tersebut. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat pada tahun 2010, perkataan flora yang membawa maksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu daerah atau pada suatu masa, manakala bagi perkataan fauna pula yang membawa maksud seluruh binatang hidup di suatu tempat. Bagi perkataan ancaman pula, menurut Kamus Dewan juga, iaitu sesuatu yang mengancam atau diancam bahaya yang menimpa ke atas dirinya, sama ada musuh dari luar atau dalam. Jadi, definisi keseluruhan tajuk video kami adalah ancaman fauna yang membawa kepada keputusan dan kemusnahan. Tanpa melengahkan masa, saya akan bawakan satu isi di bawah tajuk video kami, iaitu kebakaran hutan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hutan adalah satu tempat di mana seperti yang kita tahu, kawasan yang ditutupi oleh pelbagai pokok ataupun pokok liar yang lama tumbuh sekian lama, ataupun tempat tersebut tidak dijadikan sebagai tempat peternakan seperti peternakan ayam, lembu dan sebagainya. Maka hutan di Malaysia, pelbagai jenis hutan yang sering kali kita dengar antaranya adalah hutan hujan tropika dan hutan simpan. Malah hutan ini semakin lama semakin kikis kerana timbul isu kebakaran hutan yang seperti kita maklum pada Dadak Akhbar maupun di kaca televisyen. Antaranya seperti berlaku di Kalimantan dan Sumatera yang telah menyebabkan semua habitat di kawasan tersebut musnah, dan lebih menyedihkan apabila kebakaran tersebut tidak dapat dikawal dengan sempurna, maka seluruh habitat di kawasan tersebut akan lenyap buat selama-lamanya. Dan saya akan bawakan satu lagi contoh di bawah tajuk kebakaran hutan, ialah peristiwa kebakaran hutan yang sangat tragis yang berlaku di Australia pada Mac 2020 yang dikenali sebagai Australian 2019-2020 bushfire season, yang menyebabkan seluruh habitat di kawasan tersebut musnah dan ada kalanya hampir diancam keputusan. Jadi pelbagai solusi dan penyelesaian bagi isu kemusnahan hutan, dan saya akan berikan kepada kawan saya yang akan bercakap mengenai pemeliharaan dan pemeliharaan hutan. Sekian. Mesti ada di antara kita yang tertanya-tanya, pemeliharaan hutan nak buat apa je? Perlu ke kisah? Kita kan duduk di bandar, bukan duduk di hutan. Betul, walaupun kita tinggal di bandar, isu pemeliharaan alam sekitar, terutamanya berkaitan hutan, tetap menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaganya. Okey, di sini saya akan kongsikan 2 langkah mudah untuk kita generasi anak muda untuk menjaga dan memelihara hutan kita. Pertama, cinta. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Cinta di sini bermakna kita mesti menanamkan perasaan sayang terhadap alam sekitar di sekeliling kita. Sebagai contoh, aktiviti menyiram tumbuh-tumbuhan dan pokok di sekeliling kita dapat menanamkan perasaan sayang kita terhadap alam sekitar. Okey, langkah kedua, tambahkan ilmu pengetahuan kita mengenai hutan dengan membaca dan mengikuti perkembangan isu semasa di mana. Okey, jom kita manfaatkan penggunaan media sosial yang kita ada. Untuk yang menggunakan Facebook, kita boleh follow Jabatan Perhutanan Negeri masing-masing. Sebagai contoh, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor, Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Di sini banyak maklumat-maklumat berkaitan aktiviti berkaitan hutan yang boleh kita dapat dan pelajari. Untuk golongan muda yang sentiasa
menghabiskan masa bersama Instagram, kita boleh follow Instagram Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Search je perkataan Frim Kepong. Nanti bila dah follow kat situ, kita akan dapat banyak maklumat semasa berkaitan hutan yang kita sayang. Tahukah anda, kita sekarang berada dalam usaha menjayakan kempen penanaman 100 juta pokok? Ya, jom kita sama-sama jayakan program penghijauan Malaysia 2021 hingga 2025 dengan 2 langkah yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan sambung pula perbincangan mengenai punca kepupusan haiwan bersama kawan saya. Silakan. Cakap pasal kemusnahan hutan, ia juga merupakan salah satu punca kepada kepupusan haiwan. Masih ada lagi pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertindak melakukan aktiviti pembalakan haram. Contohnya seperti penebangan pokok jati dan pokok cengal di kawasan hutan-hutan tropika. Perkara ini telah mengakibatkan kemusnahan habitat hidupan liar, menyebabkan mereka kehilangan tempat perlindungan dan sumber makanan mereka turut terjejas. Pencemaran yang tidak terkawal mengakibatkan kepupusan hidupan akuatik seperti ikan lumba-lumba yang semakin pupus akibat daripada pencemaran air dan tumpahan minyak di laut. Setiap hari akan ada berjuta-juta plastik yang digunakan manusia dibuang ke tapak pelupusan sampah ataupun hanyut ke dasar laut. Malah lebih membimbangkan, dilaporkan sekurang-kurangnya 13 juta tan plastik akan dibuang ke dasar laut setiap tahun. Dan kalau nak tahu, di lautan Pasifik Utara Tengah ada satu tapak longgokan sampah yang terbesar di dunia yang dikenali sebagai lingkaran sampah Pasifik. Plastik ini sangat berbahaya kerana ini dapat memberikan false signal kepada binatang di dasar laut seperti ikan paus dan penyu kerana mereka menganggap itu sebagai makanan mereka. Menurut kajian yang dijalankan oleh sebuah universiti di England, pencemaran plastik mengancam sekurang-kurangnya 700 jenis hidupan laut dan sekurang-kurangnya 100 juta mamalia laut terbunuh setiap tahun akibat daripada pencemaran laut. Pemburu haram juga tidak terkecuali apabila mereka bertindak mengeksploitasi binatang-binatang ini dengan memburu serta membunuh mereka untuk mendapatkan hasil yang lumayan di pasaran gelap. Contohnya seperti badak Sumatera yang diburu dan dibunuh oleh kerana tanduknya yang mempunyai nilai tinggi di pasaran dunia. Selain itu, populasi penyu juga sedang mencapai tahap yang kritikal oleh kerana kemusnahan kawasan tempat bertelur akibat pembangunan di sekitar pantai dan penampakan laut. Telur penyu juga sering dicuri dan dijual dengan harga yang tinggi. Perkara ini amat membimbangkan kerana penyu mengambil masa sekurang-kurangnya 20 hingga ke 50 tahun untuk matang dan membiak. Mari kita dengar tentang langkah-langkah pemeliharaan haiwan. Okey, antara langkah-langkah untuk memelihara haiwan liar adalah dengan menguatkan undang-undang, mewujudkan hutan simpanan, mewujudkan santuari dan mewujudkan pusat pembiakan. Okey, ini semua adalah langkah-langkah daripada kerajaan. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita boleh lakukan untuk membantu memelihara haiwan liar kita adalah dengan mengambil tahu tentang haiwan-haiwan liar di Malaysia. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan daripada menceroboh habitat sementara mereka, iaitu hutan. Okey. Selain itu, kita juga haruslah mengelakkan daripada membunuh mereka sesuka hati jika tidak ancaman. Dan juga perlu mengelakkan memakan daging haiwan liar seperti monyet, burung dan lain lagi. Jadi ini adalah kerjasama bersama untuk memelihara haiwan liar di negara kita. Isu ancaman flora dan fauna memerlukan kerjasama dari semua pihak kerana di Malaysia bukan bangunan bersejarah seperti A Famosa di Melaka, Fort Cornwallis di Pulau Pinang maupun Perigi Hantuah menjadi khazanah negara. Malah hutan hujan tropika juga dikategorikan sebagai khazanah negara yang tidak ternilai. Jadi jika
tidak mempunyai tindakan daripada sekarang, tidak mustahil hutan di negara kita ditarah, ditebang, malah dimusnahkan hingga menyebabkan generasi yang akan datang tidak dapat menatap secara nyata, malah mereka hanya menatap di laman carian Google, buku teks dan sebagainya. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, mari kita bangkit dan sama-sama bantu untuk menangkis isu ini dengan buatkan langkah cara yang sudah pasti kita boleh buat untuk menghilangkan hutan kita sebagai khazanah negara yang tidak ternilai. Sekian saja daripada kami semua. Kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.